Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan limpah kurnia, izin dan inayahnya, hari ini kita dipertemukan sekali lagi dalam sembang santai makhluk halus. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini akan memberikan sedikit pencerahan kepada kita tentang makhluk di sekeliling kita. Saudara, apa kabar pada hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagi mereka yang dalam keadaan kesihatan yang tidak baik, kita berdoa kepada Allah SWT agar diberikan kesembuhan. Mudah-mudahan dengan kesembuhan ini akan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah, dapat beribadat dengan sempurna dan menjalani kehidupan seharian dengan sempurna. Saudara, hari ini kita berbicara tentang kisah bagaimana iblis dihalau, diusir dari syurga. Rintitan daripada ayat 12 hingga 18 dalam surah Al-A'raf. Mudah-mudahan kita semua menjadi di kalangan mereka yang suka membaca, mentelaah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada syafaat Al-Quran. Sebagaimana disebut dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu akan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu pada hari kiamat kelak akan memberi syafaat kepada tuannya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Al-Quran. Saudara, mari kita lihat dahulu di dalam ayat 12 pada surah Al-A'raf ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud, yakni kepada Nabi Adam, di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Saudara, dalam ayat ini Allah bertanya kepada iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud? Sujud ini bukan berarti untuk pengabdian, untuk penyembahan. Tetapi perintah sujud ini ialah untuk memberikan penghormatan.
Penghormatan kepada siapa? Penghormatan kepada manusia atau penghormatan kepada Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang menghalangmu untuk bersujud kepada Nabi Adam? Soalan ditanya oleh Allah SWT kepada Iblis. Adakah Allah Subhanahu wa taala tidak tahu tentang apa yang tersirat, apa yang terfikir pada Iblis? Lantas Allah Ta'ala menanya soalan tersebut. Tidak, saudaraku. Sebenarnya Allah Ta'ala tahu apa yang terfikir, apa yang ada dalam hati sanubari kita semua. Allah Ta'ala tahu belaka. Apatah lagi apa yang difikir oleh Iblis. Maka oleh sebab itu, ayat ini memberikan pendidikan kepada kita. Memberikan pendidikan kepada kita. Walaupun kita sudah tahu, maka sebagai adabnya, sebagai tata cara, tata susilanya kita kena bertanya. Umpama, kalau seorang itu ditangkap kerana mencuri, kita tahu lah, dia itu mencuri kerana kemiskinannya. Tetapi sebagai tata cara, tata susila, adab, maka kita bertanya kepada mereka, kenapa mereka mencuri? Sedangkan kita boleh menghukum dia kerana perbuatannya itu. Tetapi Allah Ta'ala memberi pendidikan kepada kita. Kita bertanya dahulu, kenapa dia mencuri? Seolah-olahnya begitu. Maka dijawab oleh Iblis, aku lebih baik daripadanya. Aku lebih baik daripadanya. Satu, perkataan yang menunjukkan keangkuhan. Perkataan yang melonjakkan diri. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Apa kata Iblis? Kejadian aku daripada api, kejadian Adam daripada tanah. Seolah-olah memberi gambaran bahawa tidak layak, tidak pantas bagi api untuk sujud kepada tanah. Sepatutnya tanahlah yang sujud kepada api. Iblis menggambarkan bahawa api itu lebih hebat, terbaik daripada tanah. Memberi kata bahawa menunjukkan bahawa Iblis adalah yang terbaik. Mengapa perlu untuk tunduk, untuk hormat kepada Nabi Allah Adam. Sedangkan kalau kita mencari persamaan, mencari titik persamaan, kita boleh saja. Api ada kelebihannya. Tanah ada kelebihannya. Dengan tanah, maka tumbuhlah padi. Dengan padi itu ditanak dengan api yang membakar menjadikan beras.
sehingga kita boleh menikmati beras itu. Apa artinya? Api ada peranannya. Tanah juga ada peranannya. Kalau kita cari titik persamaan, kita akan jumpa. Tetapi apa yang berlaku kepada iblis, ia memberikan gambaran bahawa dia adalah yang sepatutnya dimuliakan. Kenapa pula Nabi Allah Adam? Saudara, perkataan mengagungkan diri, membesarkan diri ini berlaku di sekeliling kita. Berlaku tak di sekeliling kita? Berlaku. Umpamanya kita dalam masyarakat kampus di sini. Saya mendengar sendiri. Ada seorang yang berpangkat, yang ada title PhD, ada doktor. Begitu marah sekali. Karena namanya tidak tercatat gelaran doktor di hadapan. DR itu tidak ada di hadapan. Maka mereka mengatakan bahawa kita penat-penat belajar untuk mendapatkan PhD. Susah payah kita selama ini. Tiba-tiba gelaran itu tidak tercatat pada nama kita. Masya Allah, tabarakallah. Sepatutnya kalau kita cari jalan penyelesaian, boleh. Kemungkinan orang yang menulis, yang menaip itu tersilap, terlepas pandang. Mungkin sudah ditulis tetapi terdelete. Mungkin ada kemungkinan. Maka kita boleh memaklumkan semula. Mohon untuk memberikan catatan gelaran di hadapan nama saya, iaitu dengan DR, misalnya kata begitu. Kan boleh kalau kita bercakap secara yang lebih layaknya, bercakap dengan secara menghormati orang lain. Boleh begitu. Jangan kita mengagung. Jangan kita membesarkan diri kita. Begitu juga saudara, ketika mana di dalam temu bual untuk kenaikan pangkat, saya begitu cemas sekali untuk menjawab pertanyaan ahli panel. Kadang-kadang ahli panel yang nakal saja tanya kita, adakah kamu lebih baik daripada mereka yang berada di luar? Persoalan yang sangat berat untuk kita jawab. Sukar sekali, saudara. Kerana kalau kita mengagung, kita mengangkat diri kita, setengah orang dia tidak hirau. Setengah orang kerana untuk pangkat, maka dia angkat dirinya sendiri. Mengatakan akulah lebih baik. Akulah bekerja lebih teruk. Daripada awal sampai akhir. Akulah. Sedangkan yang berada di luar, itu semua tidur. Semuanya berehat. Semuanya makan. Kadang-kadang seperti itu. Kita menaikkan nama kita dalam masa yang sama. Kita memijak orang lain. Kita menghina. Kita merendahkan orang lain. Kalau begitu keadaannya, saudaraku, kita seumpama iblis. Kita seumpama iblis. Ataupun dalam bahasa yang lain yang senang kita ingat, sifat kita itu sudah bersifat seperti iblis. Ada ciri-ciri keangkuhan. Ada ciri-ciri kesombongan. Maka jangan kita ikhtiarkan. Jangan sampai kita angkat bakul sendiri. Dalam masa yang sama, kita merendahkan orang lain. Kita hebat barangkali, orang lain juga hebat.
maka ada kehebatan masing-masing. Jangan kita agung diri kita merendahkan orang lain. Sekali lagi, sifat-sifat seperti sifat iblis itu jangan pernah wujud di dalam diri kita. Saudara, insya-Allah pada temuan yang lain kita akan sambung lagi tentang bagaimana iblis diusir dari syurga. Ini baru permulaan dan kita akan bertemu lagi insya-Allah pada siri yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Taala, salah dan silap sememangnya daripada kejahilan diri sendiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.